Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung balik pembacaan kitab hikam kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dan insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kitab kita pada muka surat yang ke-44. Siapa yang ada kitab boleh buka pada muka surat 44 dan insya-Allah yang kita muliakan para habaib dan juga kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para muhibbin, pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta ilmu, para alim ulama dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, man lam yaqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsani qayyada ilaihi bi salasilil imtihani. Artinya, barang siapa tiada berhadap ia atas Allah Ta'ala dengan segala lutuf, yakni kelembutan ihsannya, yakni kelembutan kebaikan Allah, nascaya dihela. Apa makna dihela? Ditarik dia kepadanya dengan segala rantai cuba, rantai ujian, cubaan yang bertali-tali, daripada jatuh maksiat di dalam segala harta dan segala badan, dan ketiadaan sampai kehendaknya, kehendak Allah, dan kehinaan di dalam menuntut barang yang dikehendakinya. Dan demikian itu supaya kembali hamba itu kepadanya, yakni kepada Allah, dengan digagah apabila tiada berhadap ia atasnya dengan kebaktian. Maka pengarang kitab kita menjantakan kepada kita bahawa man lam yaqbil 'ala Allah, sesiapa yang tidak menghadap Allah, mendatangi kepada Allah Subhanahu wa taala, bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan Allah, dengan kelembutan kebaikan Allah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita, ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ini maha baik. Dan Allah Ta'ala dengan lembut Allah Ta'ala memberi pada kita. Apa maksud kelembutan? Yakni walaupun nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu kadang-kadang kita lalai kepada Allah, namun Allah masih lagi memberi nikmat kepada kita. Namun apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, namun dia ini tidak menggunakan nikmat tadi kepada kebaikan, maka dihela, maka diheret oleh Allah Ta'ala ataupun didatangi oleh Allah Ta'ala ini dengan pelbagai-bagai ujian. Maka sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita kadang-kadang disebabkan kita lalai kepada Allah. Maka ujian itu yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba Allah adalah dengan sebab tiga. Yang pertama dengan sebab takrib ilallah, yakni dengan sebab supaya orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Apabila Allah memberi ujian kepada seseorang, maka ujian seseorang itu yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini antaranya seperti para nabi, para rasul, para kekasih Allah.
Mereka ini menggunakan nikmat pada jalan yang Allah redha. Mereka mensyukuri nikmat Allah. Namun Allah Ta'ala memberi ujian juga. Asyaddul bala al-anbiya. Sesungguhnya seberat-berat ujian adalah para Nabi. Kenapa para Nabi itu diberi ujian yang berat? Ada di kalangan Nabi yang dibunuh. Ada di kalangan Nabi yang maknanya diuji dengan dicampakkan ke dalam api. Maka kenapa para Nabi itu diberi ujian yang berat? Dan kenapa juga para kekasih Allah diberi ujian yang berat? Itu sebenarnya Allah nak menaikkan kedudukan dia, naikkan maqam dia, takrib ilallah. Ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa antara sebab Allah menurunkan ujian ini, yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini kita kena memahami, apabila Allah memberi ujian kepada kita, Allah memberi maknanya ujian berbentuk bala ataupun seumpamanya itu, maka sebenarnya jalannya adalah kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Maka jalan yang pertama adalah takrib ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, Allah menimpakan ujian itu adalah yang kedua, li tahzib, yakni li tahzib, untuk mendidik hati-hati manusia. Kerana manusia itu apabila sahaja dia ini kadang-kadang diberi nikmat oleh Allah, dia lupa. Kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Maka Allah bagi dia peringatan supaya dia ingat kepada Allah. Maka yang kedua sebab Allah Ta'ala menimpakan ujian itu adalah yang kedua sebabnya untuk mendidik hati-hati manusia. Dan yang ketiga, Allah menimpakan ujian adalah sebab ditakzib, untuk mengazab hambanya itu. Tujuan Allah azabkan hamba itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Bila sahaja dia ini maknanya diazab, maka dia pun akan diampunkan dosa-dosa dia oleh Allah. Ataupun tujuan Allah azabkan dia supaya dia tidak berterusan melakukan maksiat. Maka dengan sebab itu Allah beri ujian, diazabkan dia, maka tidaklah dia berterusan melakukan maksiat. Maka apabila saja ditimpakan ujian, kadang-kadang dengan sebab apa? Dengan sebab seseorang itu ketika mana Allah memberi nikmat, dia lupa kepada Allah. Maka dikatakan bahawa akan dihela ia kepadanya dan kepada Allah dengan segala rantai cubaan, dengan rantai ujian, dengan pelbagai-bagai ujian. Pelbagai-bagai ujian. Maka jangan sampai kita nanti dilalaikan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah, selain pada ibadah kepada Allah. Ini ujian besar. Apabila kita ini Allah lalaikan kita supaya kita tidak beribadat. Yang kedua, nanti Allah Ta'ala tarik keberkatan hidup kita sehingga hidup tidak ada keberkatan. Yang ketiga, jangan sampai Allah timpa berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai masalah yang tidak habis-habis. Dan dikatakan lagi, dengan pelbagai ujian. Sebab apa? Daripada jatuh maksiat. Kerana sesungguhnya Allah beri ujian sebab kamu melakukan maksiat. Dalam segala harta, disebabkan harta. Jadi ada orang yang Allah beri harta, tapi harta itu digunakan pada maksiat. Apabila seseorang itu, contohnya harta, Allah beri dia harta, tetapi dengan harta itu dia buat maksiat. Dia tidak infak, dia tak bayar zakat, ataupun dia tidak pergi ke Mekah mengerjakan haji. Dan maknanya ataupun harta tadi dia guna buat maksiat, dia guna buat judi contohnya. Maka dalam keadaan macam itu, maknanya dia tidak mensyukuri nikmat.
Bila dia tidak mensyukuri nikmat harta yang Allah bagi, maka Allah tarik nikmat tadi. Dengan cara macam mana Allah Ta'ala tarik? Maka Allah bagi ujian kepada dia. Kalaulah Allah memberi ujian kepada dia, lalu dia itu kembali kepada Allah, maka dia ini maknanya dalam keadaan mendapat kasih sayang Allah. Tetapi kalau dia beri ujian, lalu dia terus lalai kepada Allah Ta'ala, maka dia ini tidak mendapat kasih sayang Allah, bahkan mendapat kemurkaan Allah. Jadi dengan sebab harta yang Allah beri kepada dia, dia tidak melakukan ketaatan, maka Allah bagi ujian kepada dia. Maka demikianlah, ada orang kadang-kadang dia itu dulu kaya, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kekayaan. Jadi bila Allah Ta'ala tarik kekayaan, kadang-kadang orang tu menyalahkan orang. Orang tipu saya, Ustaz. Kadang-kadang dikatakan kerana orang tipu, saya pun jatuh bankrupt. Kadang-kadang dikatakan bahawa kerana orang tidak amanah, contohnya. Jadi harta saya tidak amanah. Mungkin betul lah kerana orang tipu, kerana amanah. Tetapi dalam satu sudut kena muhasabah juga. Boleh jadi juga masa ketika ketika Allah beri kemewahan, kekayaan dulu, masa ketika dahulu dia lalai kepada Allah. Dia tidak ibadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala maknanya memberi nikmat kepada dia. Jadi bila sahaja nikmat yang Allah bagi tadi, maka dia tak guna kepada kebaikan, Allah tariklah nikmat tadi. Ditarik nikmat, tapi cara tarik nikmat tu kita tak tahulah. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar orang yang didatangi satu orang, menyebabkan hartanya hilang dengan sebab orang. Ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala hantarkan musibah, maka hartanya binasa dengan sebab musibah tadi. Ataupun Allah Ta'ala datangkan penyakit, maka dengan sebab penyakit habisnya harta pada obat tadi dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu mendapat nikmat Allah, ingat nikmat Allah Ta'ala itu boleh hilang, boleh Allah Ta'ala tarik apabila seorang itu lupa kepada Allah. Maka umpama harta digunakan harta pada maksiat, dan juga segala badan, iaitu tubuh badan, kesihatan, yang kita kata sihat wal afiat. Apa beza sihat wal afiat? Lalu pernah ditanya, apakah yang dikatakan afiat, apakah yang dikatakan sihat? Ada mengatakan kalau sihat ini berbentuk kepada benda zahir. Maknanya zahir, maknanya boleh berlari, boleh mana tenang. Tetapi yang dikatakan afiat, ada mengatakan afiat itu adalah yakni sihat rohani. Jadi kata sihat wal afiat, yakni sihat zahir dan batin. Ada mengatakan afiat itu, yang dikatakan afiat itu adalah Allah memberi kepada dia harta, lalu harta itu digunakan kepada kebaikan, dan Allah memberi kepada dia rumah tempat tinggal yang baik. Allah memberi kepada dia adalah keluarga yang baik. Itu dia panggil afiat. Maka seperti Allah memberi sihat dia dengan tubuh badan dia, maka dengan sihat tubuh badan dia, sepatutnya dia kena ibadah kepada Allah. Dia kena jaga sembahyang 5 waktu contohnya, sepatutnya. Maka dia menjaga ibadat kepada Allah Ta'ala dengan kesihatan yang Allah beri kepada dia. Tetapi seandainya bila sihat tadi, maka digunakan kepada perkara yang lalai. Masa sihat ini kita gunalah pergi belajar ilmu masa sihat. Sebab nanti bila kita sakit, kita tak boleh dah pergi belajar ilmu. Maka sihat inilah kita nak ulang alik pergi masjid. Masa kita sihat nanti kalau kita sakit, kita tak boleh dah pergi masjid. Maka masa sihat ni lah pergi majlis ilmu, pergi masjid. Masa sihat ni lah kita nak belajar dengan orang-orang alim. Tapi masa sakit nanti tak boleh nak belajar dah. Maka ketika mana sihat, Allah bagi dia sihat, tubuh badan sihat, lalu dikatakan bahawa dia tidak menggunakan kesihatan dia kepada ibadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala tarik dia, maka akan diberi dengan pelbagai-bagai ujian. Kenapa ni ditimpa ujian? Antara sebab ditimpa ujian tadi, apabila orang itu diberi nikmat, maka dia melupai akan nikmat.
maka Allah Ta'ala bagi dia atau bila nikmat dibuat maksiat, segala badan dia, yang ini kesihatan dan juga ketiadaan sampai kepadanya. Dengan harta, dengan kesihatan, dia tak gunakan sesuatu itu kepada Allah. Sepatutnya harta dibayar zakat sebagai contoh. Sepatutnya harta ditolong orang-orang fakir miskin. Ataupun sepatutnya sehat digunakan ibadat. Sepatutnya dia sehat, pergilah dia ke masjid. Sepatutnya dia sehat, pergilah dia belajar. Tetapi tidak sampai kepada Allah, tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah. Dan juga kehinaan di dalam menuntut barang yang dikehendakinya, ataupun dia dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, dia mencari kehinaan, maknanya yang tidak dikehendaki, dia dengan melakukan maksiat. Dan demikian itulah lalu Allah Ta'ala tarik dia, Allah Ta'ala bagi dia peringatan. Dengan cara macam mana supaya kembali hamba Allah itu kepadanya. Tujuan dia apa? Allah Ta'ala rantaikan dia dengan beberapa cubaan supaya dia kembali kepada Allah. Supaya dia kembali kepada Allah dengan cara digagah apabila tiada berhadap ia atasnya dengan kebaktian. Maka apa makna digagah? Dipaksa. Maka Allah Ta'ala nak hamba dia kembali pada dia. Maka ada dua cara. Maknanya satu, Allah Ta'ala cara yang baik. Ini orang yang Allah Ta'ala bagi dia kekal. Maknanya dia kembali kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Apabila saja dia mendapat nikmat, dia mensyukuri nikmat Allah, dia gunakan nikmat itu dengan menghadapkan diri kepada Allah. Maka bila dia menggunakan nikmat itu dengan menghadapkan dirinya kepada Allah, Allah kekalkan nikmat dia. Allah Ta'ala kekalkan nikmat dia. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala paksa dia. Maknanya Allah Ta'ala tarik dia supaya dia ingat kepada Allah. Dengan cara yang macam mana? Dengan cara dia ini diberi ujian oleh Allah. Satu ketika kita bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Hasani, satu orang ulama Lebanon, salah seorang daripada guru kita juga, pernah mengambil bai'ah dengan beliau, amalan zikir. Dan satu ketika diceritakan, beritahu pada dia, ada satu orang dia kata, bagaimana kalau seorang yang ditimpa ujian yang banyak. Katanya Sidi Yusuf tadi, kalau ditimpa ujian yang banyak, itulah jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Kerana sesungguhnya seseorang itu kadang mendapat rahmat Allah Ta'ala sehingga dia masuk dalam syurga, kadang-kadang dengan ibadat. Jadi kalau Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu, tapi kamu tidak guna ibadat, sedangkan Allah ini kasih kepada kamu, maka Allah Ta'ala tarik kamu supaya ingat kepada dia melalui ujian. Maka ujian, musibah ni sebenarnya mendatangkan kenikmatan, mendatangkan ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Maka antara orang ketika mana dia diberi nikmat dengan diberi ujian, biasanya kebanyakannya ketika mana dia ini mendapat ujian, dia lebih ingat pada Allah dibandingkan dengan dia ini mendapat nikmat. Antara dapat nikmat dengan dapat ujian, mana yang banyak ingat Allah? Banyak manusia dia ingat Allah setelah diberi ujian kepada Allah. Jadi bila Allah beri ujian kepada dia, sebenarnya apa? Sebenarnya Allah nak orang itu ingat kepada dia. Hanya cara Allah Ta'ala nak datangkan ingat kepada dia tu dengan Allah beri ujian. Sebab apa Allah Ta'ala beri ujian? Sebab ketika mana Allah memberi nikmat kepada dia, lam yaqbil ala Allah, dia tidak menghadap kepada Allah dengan bimula totatil ihsan, dengan kebaikan-kebaikan Allah. Allah buat baik pada kita. Setiap hari Allah buat baik pada kita. Jadi tujuannya bila kita ini sebagai hamba, Allah buat baik, Allah nak kita hadap dia, kembali pada dia. Tapi bila manusia itu lalai kepada Allah, maka Allah tarik dia dengan cara digagahi, yakni dengan cara dipaksa oleh Allah, dengan didatangkan ujian kepada hambanya tadi. Disebabkan apa? Disebabkan kamu tidak berbakti dengan Allah Ta'ala. Maka segala nafas yang mulia itu berhadap ia atasnya.
atasnya kerana ihsannya, yakni ihsan Allah, dan juga fadlnya, yakni kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala nafas yang jahat itu tiada kembali ia kepadanya melainkan dengan bala dan cubaan. Sesiapa yang menggunakan nafasnya, yakni menggunakan masa dia ataupun menggunakan kehidupan dia dengan melakukan taat, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberi kebaikan kepada dia. Allah maknanya akan menambah nikmat dia. Tetapi apabila setiap nafas itu digunakan kepada perkara yang membawa kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala turunkan bala. Ini bermakna apa? Maksiat menarik bala. Maksiat sebenarnya dia menarik bala Allah. Maksiat itu mengait ujian Allah. Dengan maksiat maka ujian itu dikait, maka ujian itu datang kepada dia. Maka sebenarnya yang dikatakan bahawa orang itu dikena ujian, dikena musibah itu adalah disebabkan apa? Adalah disebabkan dia itu lalai kepada Allah. Apabila dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala timbulkan ujian kepada dia. Maka sebenarnya maksiat itu menarik ujian, menarik bala Allah. Maksiat. Tetapi apabila dia taat, dia bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur dengan nikmat Allah itu mengikat nikmat Allah. Bersyukur sebagai pengikat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat kamu. Tetapi seandainya kamu kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya engkau kufur kepada nikmatku, maka ketahuilah bahawa nikmat itu maknanya azabku itu amat pedih sekali. Maka bila satu orang itu ditarik nikmat Allah, maka Allah Ta'ala bermaknanya duduk dalam azab, sama ada di dunia ataupun di negeri akhirat. Azab atas muka dunia itu macam mana? Azab atas muka dunia itu bila Allah lupakan dia. Satu orang bertanya kepada Imam Hasanul Basri, bagaimana dia ini Allah Ta'ala beri nikmat sama pada dia, tapi dia maknanya tak buat ibadat banyak. Maknanya walaupun saya ini buat maksiat, tapi Allah beri sama nikmat pada saya. Lalu ditanya kepada dia, mampukah kamu membangun ibadat pada malam hari? Mampukah kamu ini berpuasa? Mampukah kamu buat begini-begini? Tak mampu. Itu tanda kamu ini mendapat azab Allah. Cukup orang-orang yang saleh tidak mampu beribadat, itu dikira azab. Tidak mampu kita nak beribadat banyak-banyak, tak mampu baca Quran banyak, itu sebenarnya azab. Tidak mampu berzikir kepada Allah, itu azab bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tak nampak, orang tak rasa itu azab. Saya tak baca Quran pun saya boleh makan banyak, saya tak berzikir pun saya boleh tidur, saya boleh tu. Maka sebenarnya maknanya Allah sedang mengazab ia dalam keadaan dia tidak ketahui. Wal iyasubillah, moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara ini. Dan dikatakan bahawa dan adalah manusia di dalam berhadap kepada Allah Ta'ala itu dua bahagi. Manusia ini dalam dia ini dengan Allah Ta'ala ni ada dua kategori ataupun dua bahagi. Satu bahagi hamba lutuf dan nikmat. Nikmat, maka manakala bertambah-tambah mereka itu ihsannya, maka taat mereka itu akan dia. Yang pertama, manusia ini dalam menghadapi nikmat Allah Ta'ala ni ada dua. Satu, yang pertama, dia duduk dalam nikmat. Dia duduk di dalam nikmat, maka dengan nikmat itu dia buat ibadat. Dia duduk dalam nikmat, lalu dengan nikmat dia buat amal ibadat. Maka bila dia buat amal ibadat, maka Allah tambahkan nikmat. Ini yang pertama. Jadi kita sekarang ini bila mendapat nikmat, apa perjalanan kita? Kalau nikmat itu membawa kepada ibadat, maka nikmat itu akan ditambah. Kalau nikmat itu membawa kita taat, maka nikmat itu dikira nikmat yang disyukuri, nikmat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya
Macam kita lah, maknanya kalau kita bagi kepada satu orang tadi, kita pun bagi motor ke dia. Saya bagi awak motor sebuah, tapi tujuan motor tu kita bagi tujuan dia apa? Suruh pergi masjid, pergi kuliah, pergi tengok. Tiba-tiba dia ambil motor tadi buat berlumba. Kuliah pun lagi buat berlumba. Buat apa maknanya? Jadi apa kita rasa? Kita rasa marah lah. Sebab itu bukan tujuan kita bagi dia, bukan untuk tu. Boleh jadi apa? Boleh jadi kita tarik balik. Tambah bagi dah motor tadi. Sebab apa? Sebab motor yang aku bagi tadi suruh pergi masjid, bukan suruh pergi berlumba. Maka demikianlah. Dan kadang bila orang itu maknanya dia beri nikmat, dia tak guna sebagaimana. Jadi sebagaimana yang dikehendaki. Maka manusia ni ada dua. Satu, dia dapat nikmat, digunakan. Bila dia dapat nikmat, dia guna kebaikan. Okey, ambil motor ni, saya bagi awak motor. Contohnya, saya bagi awak motor. Ingat motor ni awak pergi belajar. Kita pun tengok, dia pun pergi belajar sungguh. Bahkan awal-awal sudah ada ke masjid. Lepas tu semangat pergi masjid, pergi kuliah ilmu. Adakah kita nak tarik motor? Tak. Bahkan kita beri pula. Oh, bagusnya. Ambillah duit minyak motor. Kalau gitu road tax saya bayar pun tak apa. Kenapa? Sebab apabila kita beri kepada seseorang tadi, tiba-tiba orang itu mengguna kepada jalan yang dikehendaki, maka kadang-kadang ditarik tidak, ditambah lagi ada. Maka begitulah bila Allah memberi nikmat kepada kamu, manusia ini duduk di dalam keadaan dia dapat nikmat. Dengan kelembutan Allah, dia dapat nikmat, lalulah dia guna nikmat itu pada ketaatan, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Ini yang pertama. Dan satu, bahagia tiada berhadap kepada mereka itu atasnya. Yang kedua, Allah beri nikmat, tetapi nikmat tidak guna kepada taat. Bila nikmat tidak digunakan pada taat, melainkan dengan hilang nikmat tadi, maka hilang bala dan beroleh nikmat, iaitu kebanyakan atas perangai orang awam. Ada juga kadang-kadang bila Allah Ta'ala beri, dia tak guna, maka Allah Ta'ala tarik nikmat. Ataupun ada juga orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia berterusan, tetapi dalam keadaan dia terus lalai kepada Allah. Tapi jangan sampai, dengan arti kata, jangan sampai nikmat yang Allah beri membawa kita ini dalam kemukaan Allah. Bila Allah memberi nikmat, pastikan nikmat yang kita dapati tidak membawa kepada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dapat nikmat digunakan pada taat, Allah tambah. Ada dapat nikmat digunakan kepada lalai, hilang nikmat. Ataupun Allah kekalkan nikmat tetapi duduk dalam kemukaan Allah. Waliyazubillah. Maka adalah hasilnya bahawasanya yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan apa Allah Taala beri nikmat ni? Hasilnya adalah rujuk hamba kepadanya supaya kembali kepada Allah. Kembali kepada kerujuk hamba itu kepadanya dengan kebaktian. Allah beri nikmat ini supaya nikmat itu membawa kamu ingat pada Allah. Janganlah kita ini diberi nikmat lupa kepada Allah. Maka ada orang diberi nikmat, dia gembira pada nikmat, dia tidak gembira kepada pemberi nikmat. Maka bila saja dapat nikmat, maka gunakan supaya nikmat itu berterusan, gunakan kepada kebaikan. Maka dengan kebaktian, maka Allah Ta'ala beri nikmat, dia pun buat kebaktian. Dengan sebab nikmat tadi dia kembali pada Allah. Dah bagaimana kalau dia dapat nikmat, dia tak buat taat, atau dengan digagah, maka Allah Ta'ala paksa dia supaya ingat kepada Allah. Maka dengan cara macam mana? Dengan cara Allah bagi ujian supaya dia ingat. Dua-dua suruh ingat saudara. Maka ada yang dikekalkan nikmat itu tujuan supaya ingat, maka diberi ujian, sama ada ditarik nikmat dan seumpamanya, itu juga untuk kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi mana kita nak? Kita nak Allah ingatkan kita ini dengan sebab kita ini taat ke? Kita nak Allah Ta'ala kekalkan nikmat dengan taat ke? Kita nak Allah beri nikmat dengan itu, nak kekalkan nikmat dengan ujian? Maka sudah pastilah kita nak Allah Ta'ala kekalkan nikmat itu dengan ketaatan. Maka yang awal itu hal segala orang yang merdeka, yang tadi dapat nikmat buat taat.
Dan yang kedua itu adalah hal segala orang ahli arya, orang yang memandang kepada selain pada Allah. Dapat nikmat guna pada lalai. Maka ada dua manusia. Yang pertama, dia dapat nikmat, dia taat pada Allah, maka nikmat itu dikekalkan. Yang kedua, dia dapat nikmat, dia lalai kepada Allah, maka nikmat itu ditarik. Dia ditarik. Maka nikmat itu dikekalkan, dia taat, itu dipanggil orang yang merdeka. Nikmat ini, dia dapat nikmat, lalu dia lupa pada Allah, itu dipanggil orang yang lalai. Lalu kata ulama, kalau tak silap antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau orang ini ketika dia dapat nikmat lalu dia lalai pada Allah, maka tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nikmat. Bila tarik nikmat, dia ingat pada Allah, maka jangan lagi dia minta nikmat. Nikmat macam dahulu. Kekalkan dia dalam keadaan begitu, itu lebih baik, kerana hilangnya nikmat itu mengingatkan dia kepada Allah. Maksud dia ke mana? Maksud dia begini. Maksud dia, dulu dia kaya. Dulu satu orang kaya. Bila dia kaya lupa pada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala jatuhkan dia miskin. Bila dia miskin, dia ingat pada Allah Ta'ala, maka minta pada Allah Ta'ala kekalkan dia dah miskin. Kerana apa? Kerana miskin itu mengingatkan Allah. Ini kata ulama. Kata ulama, dia kata, kalaulah ketika mana dapat nikmat lupa, lalu Allah Ta'ala tarik nikmat dia, maka dia ingat pada Allah, maka kekal dalam ingat pada Allah lebih baik daripada mendapat nikmat dalam keadaan lupa kepada Allah. Ini katanya orang-orang Sufi. Sebab itu mereka mengatakan bahawa, dia kata mana-mana nikmat yang membawa dia lupa kepada Allah, itu adalah bala. Mana-mana nikmat yang menyebabkan dia lupa pada Allah. Dapat rumah besar, lupa terus. Daripada rumah besar tak pergi masjid terus. Dulu pergi masjid masa rumah kecil. Bila rumah besar lupa. Dulu perniagaan dia kecil-kecil sahaja, maka perniagaan dia kecil-kecil, pergi ke masjid. Tiba-tiba besar perniagaan dia. Bila besar perniagaannya, tak pergi ke masjid. Ini bukan nikmat. Perniagaan jadi besar, itu bukan nikmat, itu bala. Katanya orang Sufi, mana-mana nikmat yang melupakan dia pada Allah, itu bala. Maka disangka tu nikmat, tapi tidak dia bala. Sebab apa? Dia dah lupa kepada Allah Ta'ala. Dan mana-mana ujian yang mengingatkan dia kepada Allah, itulah nikmat. Dia dapat ujian, tapi bila dapat ujian dia menjadi ingat kepada Allah, maka itu sebenarnya nikmat. Nikmat duduk pada makna. Maka di sini fahamlah kita, pandangan orang Sufi tidak sama dengan kita. Mereka memandang sebenarnya nikmat itu duduk kepada ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala itu nikmat. Sama ada benda yang Allah Ta'ala beri itu hilang, ataupun yang Allah Ta'ala beri itu kekal, tetapi kita tetap berada dengan Allah Ta'ala, itulah yang sebaik-baiknya. Maka di sini dipahami bahawa apabila saja seorang itu dapat nikmat, jangan sampai nikmat itu hilang. Ikat nikmat tadi. Dah nak ikat apa dengan nikmat tadi supaya nikmat tak hilang? Kalaulah binatang tadi kalau binatang tunggangan, kita tak nak bagi binatang tunggangan itu hilang, maka kita ikat binatang tunggangan tadi. Maka bagaimana nak ikat nikmat tadi? Ikat nikmat tadi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka sebenarnya dia ini telah tarik bala dan dia melepaskan nikmat. Tetapi sesiapa yang bersyukur, bermakna dia ikat nikmat. Nikmat itu akan berurusan dengannya, kerana dia adalah orang yang bersyukur dengan nikmat. Baik, dikatakan lagi, dan yang kedua tadi, dapat nikmat lalu lupa kepada Allah, itu ada ahli arya, orang yang lalai kepada Allah. Dan disebut, dikatakan man lam yashkurin ni'ma faqad ta'arraba li zawaliha, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa tiada syukur ia akan segala nikmat
Allah memberi nikmat kepada dia, dia tidak bersyukur atas segala nikmat. Nikmat ini terlalu banyak. Nikmat pada diri kita. Apa nikmat pada diri kita? Allah beri mata, telinga, tangan, kaki. Itu nikmat yang ada pada diri kita. Nikmat yang ada pada luar daripada kita, nikmat yang luar pada kita, apa dia? Dapat udara, kita boleh seduh udara yang nyaman, maknanya maka itu dipanggil nikmat yang daripada luar, daripada kita. Maka nikmat sama ada nikmat yang ada yang Allah beri pada kita ataupun nikmat yang luar, dapat makanan, minuman, itu nikmat luar maknanya. Dan nikmat ini ada nikmat yang Allah Ta'ala dia panggil nikmat ijad. Nikmat ijad, nikmat yang Allah Ta'ala datangkan, Allah Ta'ala beri kepada kita. Mata, tangan, kaki, itu nikmat ijad. Kemudian mata kita kekal, boleh melihat, maka nikmat yang dikekalkan itu dia panggil imdad. Nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala itu dia panggil nikmat ijad. Nikmat yang didatangkan oleh Allah. Maka nikmat-nikmat, sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah ataupun dengan segala nikmat Allah Ta'ala, maka sebenarnya mengerjakanlah ia bagi yang menghilangkan akan dia. Sebenarnya dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan hilang nikmat dia tadi. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka sebenarnya dia telah melakukan perbuatan yang membawa hilang nikmat tadi. Hilang nikmat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu nikmat tadi kena syukur. Nikmat pun boleh hilang. Nikmat pun boleh hilang. Walaupun sudah ada dengan kita. Maka jangan sombong kita dapat harta banyak. Kita orang yang harta banyak itu kaya, boleh tentu dia kaya berterusan, kecuali dia sabar. Tapi alhamdulillah, ada orang kaya yang rajin baca Quran, ada orang kaya yang rajin berzikir, ada orang kaya yang rajin infak. Itu yang jadi dia kekal ibadat kepada, dia kekal nikmat tadi. Dengan sebab dia apa? Dengan sebab dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat tadi yang Allah Taala bagi tadi, ketika mana dia lalai, sedang masa itulah perbuatan lalai itulah yang menyebabkan nikmatnya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa syukur, ia akan dia. Dan barang siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala beri nikmat dia guna kepada kebaikan, maka dikatakan bahawa apabila dia bersyukur kepada nikmat Allah, maka sebenarnya menambatkan ia akan dia dengan tambatan. Maka dia bersyukur bermakna dia ikat kemah-kemah nikmat dia. Nikmat tak hilang-hilang apabila dia bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi hari ini apabila Allah Ta'ala beri sihat, teruskan. Jangan kita lalai. Buatlah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri itu bukan tujuan untuk maksiat. Dan kalau kita buat maksiat, nikmat itu tak kekal dengan kita. Nikmat Allah Ta'ala akan tarik. Baik, nikmat ini ada berapa? Nikmat ini ada 3. Maknanya, maka yang pertama nikmat apa? Dia panggil nikmat dunia. Nikmat dunia ni macam mana? Nikmat dunia ini nikmat yang Allah Ta'ala beri seperti apa? Seperti harta benda. Itu nikmat dunia. Seperti apa dia? Nikmat kesihatan, itu nikmat dunia. Sihat. Ataupun nikmat pangkat, ataupun ada nikmat rumah besar, itu nikmat dunia. Itu yang pertama dipanggil nikmat dunia. Nikmat dunia Allah beri belaka. Orang beriman dapat. Orang yang beriman tetapi ahli maksiat macam kita ni dapat. Orang yang beriman tetapi maksiat, tetapi ada sifat munafik, dapat. Orang yang beriman tetapi dalam keadaan fasik, dapat. Orang fasik, orang munafik, orang kafir pun dapat. Tak beriman dapat. Itu nikmat dunia. Nikmat dunia Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala tak pandang orang tu hebat bila dapat nikmat dunia, maknanya. Tetapi ada lagi nikmat yang kedua. Apa dia? Nikmat agama. Maka nikmat agama ini paling besar nikmat atas muka dunia ini. Apa dia nikmat agama? Nikmat agama ini adalah seperti nikmat ilmu. Selain daripada nikmat ilmu, dapat nikmat melakukan ibadah. Itu nikmat agama.
Orang yang boleh melakukan ibadah itu nikmat agama. Maka sebenarnya lebih besar 2 rakaat, cukup 2 rakaat. Dah nak banding dah dunia. 2 rakaat itu, sembahyang 2 rakaat di akhir-akhir malam lebih baik pada dunia dan segala isinya, maknanya. Dan subhanallah walhamdulillah, kata Nabi Allah Sulaiman, lebih besar daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Itulah nikmat agama. Nikmat agama. Maka yang kedua nikmat agama. Dan yang ketiga lah nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini nikmat yang paling besar. Apa nikmat akhirat? Iaitu mendapat husnul khatimah, mendapat pahala. Itu nikmat akhirat. Dapat pahala, dapat husnul khatimah, dapat masuk dalam syurga. Itu nikmat akhirat. Nikmat akhirat khas untuk orang yang beriman sahaja. Nikmat akhirat. Nikmat agama untuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dunia Allah beri belaka. Maka nikmat dunia yang Allah beri tadi tarik kepada agama. Biar nikmat dunia itu jadi nikmat agama. Macam mana nikmat dunia jadi agama? Baik. Contohnya apa? Contohnya harta benda. Tukarkan nilai harta benda kepada akhirat. Saya ada 10,000 ni, saya ada 100,000. Mari sini kita tolong kepada orang yang buat masjid. Maka dia telah tukar nikmat. Jadi apa? Jadi kepada nikmat akhirat. Nikmat agama kemudian akan dapat nikmat akhirat. Maka dikatakan bahawa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri itu bukan milik kita, milik Allah. Maka Allah Ta'ala tengok. Kalau kamu guna molek, maka moleklah kamu. Nikmat itu kekal dengan kamu. Tetapi kalau tidak guna cara molek, nikmat itu akan hilang daripada kamu. Maka bermula syukur itu. Jadi nikmat ni dengan apa kita dapat? Dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Maka bermula syukur itu suka hati pada yang memberi nikmat. Oleh kerana itu sudah faham tentang nikmat, maka bila dapat nikmat, tugas kita apa? Bersyukur. Bersyukur ni maksudnya apa? Yakni hati merasa gembira kepada Allah yang memberi nikmat. Ataupun apabila mendapat nikmat, maka melihat bahawa nikmat itu datang daripada Allah. Zahir je orang bagi. Ustaz, saya nak masuk PT ke ustaz ni? Saya pun bagi duit, orang pun bagi duit. Zahir orang tadi bagi duit, tetapi hakikatnya siapa? Allah yang memberi duit. Maka dikatakan bahawa syukur ini adalah kamu melihat bahawa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Itu syukur. Bersyukur itu adalah melihat Allah lah yang memberi nikmat. Maka suka hati pada yang memberi nikmat, tiada pada nikmat. Maka bukan tengok pada nikmat, tapi tengok kepada pemberi nikmat. Bila pemberi nikmat, tengok, maka bersyukurlah kita. Maka kita contohkanlah sahaja. Baik. Ada sahabat kita, dia bagi hadiah pada kita. Dia bagi hadiah kepada kita sebatang pen. Dia bagi pen itu, kalaulah kita pergi ke pasar raya, pen itu berharga dalam RM20. RM20. Baik, pen tadi. Siapa yang bagi? Sahabat kita bagi. Kita pun tengok pen ni. Atau pen ini maknanya harga RM8 lah kata. RM8 lah kata pen tadi. Tak sampai RM10, RM8 saja. Siapa yang bagi? Kawan kita. Kita berkata terima kasih lah kerana bagi kawan kita. Kata saya tolong beli pen tu, saya teringat ke awak, maka tu saya beli lalu lah. Lebih saya bagi awak harga berapa pen tu? RM8 saja. Satu ketika kita didatangi di kampung kita ni, ada satu orang ulama besar datang. Satu orang ulama, satu orang syekh atau satu orang habib, katakan Habib Umar datang kampung kita. Penuh orang, ramai ulama, berebut-rebut orang nak salam dengan dia. Ramai orang dengar kuliah dia. Lepas daripada tu, habis pada orang dengar kuliah, orang pun bersalaman dengan dia. Ramai yang bersalaman. Tengok-tengok orang bersalaman, kita bersalaman, sampai dekat giliran kita, pen yang ada di kocek dia tadi, dia ambil, dia bagi kita.
Dia tak bagi pun pada orang lain. Dia bagi kita seorang saja sebatang pen. Kita rasa sangat gembira. Kerana apa? Kerana ulama besar bagi pen pada kita. Lalu kita pun balik. Bila balik, kita rasa bangga. Allah, sukanya kita. Ada kita dapat pen sebatang. Suka sangat kita dapat pen sebatang. Kemudian kita pun letak di tempat yang elok. Tempat yang elok. Lepas tu kita letak pula dalam kaca pula. Mengingatkan kita, inilah pen yang diberi oleh satu orang ulama. Satu orang ulama. Tengok pen tu sama harga dengan pen yang kawan kita bagi. 8 riyal je pen harga tadi. Tapi gembira kita kepada pen ini lebih daripada gembira daripada pen yang kawan kita bagi. Kenapa? Kerana kita bukan tengok pada pen, kita tengok pada pemberi pen tadi. Siapa yang beri? Itu satu orang ulama besar. Siapa yang beri? Ini pemimpin yang bagi dia. Pemimpin besar bagi ataupun ulama besar bagi. Gembira kita tak sama dengan kawan kita bagi tadi. Entah pen kawan kita tak gitu saja. Tapi pen ulama ni kita letak dalam kaca. Kita letak pula dalam bekas comel. Kenapa? Kerana kita melihat kepada pemberi pen tadi. Yang kawan kita tak tengok biasa, kita tengok ada pen. Oh, pen ni RM8 saja. Maka itulah gambaran. Apabila kamu mendapat nikmat, maka jangan lihat kepada nikmat, kata pengarang kita itu. Lihat kepada pemberi nikmat. Bila lihat pada pemberi nikmat, tak kiralah pen RM8 ke RM10 ke, pen murah ke, tak pandang ke murah, tapi pandang kepada pemberi. Maka rasa gembira. Gembira itulah bersyukur. Bermakna kalaulah kita melihat Allah yang memberi, maka kita melihat kepada Allah beri, kita tak pandang dah Allah beri sikit banyak itu jatuh nombor 2. Tapi yang pertama kita tengok Allah yang memberi, maka ketika itu kita rasa gembira, dan gembira itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Maka jadilah orang yang bersyukur apabila mendapat nikmat Allah Ta'ala. Maka syukur itu suka hati pada yang memberi nikmat, tiada pada nikmat hingga lalai. Demikian itu pada segala anggota. Maka tertegahlah daripada berhadap bagi lainnya dan menghinakan pada pekerjaannya. Maka dikatakan bahawa bermula orang yang bersyukur ini apabila dia ini melihat kepada pemberi nikmat. Pemberi nikmat. Jadi kalaulah dia tidak melihat kepada pemberi nikmat, maka akan tertegahlah dia daripada nikmat tadi. Jadilah dia orang yang tidak bersyukur kerana dia tidak melihat kepada yang memberi nikmat tadi. Dan kata Syekh Junaid rahimahullah ta'ala, adalah aku kepada Syekh Siri Saqati. Kata Syekh Junaid, aku jumpa dengan guru aku namanya Syekh Siri As-Saqati. Dan aku pada masa itu umur 7 tahun. Syekh Junaid ni umur 7 tahun, ada guru dia. Dia pun pergi dekat guru dia. Orang dulu 7 tahun pergi belajar dengan orang alim. Maka dia pun pada masa itu umurnya 7 tahun. Dan di hadapannya beberapa orang yang berkata-kata mereka itu dalam syukur. Maka di hadapan guru dia ni, Siri Saqati ini, maknanya di hadapan guru ada anak-anak murid dia yang tua-tua, yang besar-besar. Dia masih tu umur 7 tahun. 7 tahun dah jawab apa? Dah 1 baru. Dah jawab 1. Ketika itu guru dia bercakap tentang syukur. Bertanya, apa yang kamu maksudkan dengan syukur? Orang ni kata begini. Apa yang kamu faham tentang bersyukur? Orang ni kata gini. Maka guru dia ni ada hadapan dia anak-anak murid dia. Masa kebetulan tu cakap bab syukur. Lalulah Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi dengar perbualan tadi dan umur dia baru 7 tahun ketika itu. Lalu dalam keadaan macam tu maka umurnya 7 tahun beberapa orang berkata-kata mereka itu dalam syukur. Maka kata Syekh Siri As-Saqati, guru dia tadi, kata Syekh tadi, "Hei budak," dia kata masa dia budak lagi umur 7 tahun. "Hai budak, apa syukur? Hai budak, apakah yang kamu faham tentang bersyukur?" Maka kata Syekh Junaid, masa tu umurnya 7 tahun baru. Kata Syekh Junaid bahawa syukur itu bahawa tiada derhaka akan Allah dengan sebab nikmat. Syukur itu adalah tidak derhaka kepada Allah dengan nikmat.
Maka itulah yang dikatakan syukur. Jawab Syekh Junaid, umur 7 tahun. Tengok orang dahulu, umur 7 tahun memberi jawapan. Apakah yang dikatakan syukur? Syukur itu adalah tiada derhaka kepada Allah dengan nikmat. Maka katanya, hampirlah ada bagimu daripada Allah Ta'ala lisanmu. Ya, Allah Ta'ala telah memberi ilmu melalui lisan kamu. Allah 7 tahun Syekh Junaid beri jawapan syukur paling tepat dibandingkan dengan jawapan orang-orang tua yang belajar dengan Sri Sakati. Maka sentiasalah aku menangis atas kalimah itu. Setiap kali dia ingat, dia menangis. Bila kata gurunya, kata Allah telah memberi ilmu dengan lisan kamu. Maka Sri As-Sakati di antara guru kepada Syekh Junaid Baghdadi. Maka katanya Syekh Junaid, syukur itu adalah tidak derhaka kepada Allah dengan nikmat. Maka sesiapa yang gunakan nikmat derhaka kepada Allah, maka dia dikira tidak bersyukur dengan Allah. Maka dikatakan setengah mereka itu bahawa syukur itu atas 3 bahagi. Syukur itu ada 3 bahagi. Apa dia? Iaitu syukur pada hati. Yang pertama, syukur pada hati. Yang kedua, syukur pada lisan. Yang kedua, syukur kepada lisan, lidah. Dan yang ketiga, syukur pada segala anggota. Ada 3 syukur tadi. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan anggota. Maka syukur pada hati itu iaitu diketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah. Syukur dengan hati ialah menyedari bahawa semua nikmat daripada Allah. Semua datang nikmat daripada Allah. Itu syukur dengan hati. Maknanya apa? Maknanya melihat kepada pemberi nikmat. Itu syukur dengan hati. Dan syukur pada lisan, pada lidah, iaitu membanyakkan puji atas Allah. Memuji Allah. Seperti kita kata alhamdulillah, itu puji kepada Allah bila dapat nikmat. Dapat nikmat, maka itu memuji Allah. Ataupun dengan perkataan yang lain, Ya Wahhab, maknanya yang maha memberi. Dan seumpamanya kita menyebut nama Allah, maka dikatakan bahawa puji kepada Allah itu nikmat. Termasuk juga bila kita mendapat nikmat, kita nak ambil nikmat, kita nak makan, kita baca bismillah, itu juga termasuk dengan memuji Allah Ta'ala. Dengan arti kata, mendapat nikmat itu memuji, menyebut nama Allah Ta'ala. Itu dikatakan puji dengan lisan. Dengan banyak mengatakan alhamdulillah. Dan dikatakan bahawa membanyak puji atas Allah Ta'ala dengan lisannya, dan masuk di dalamnya itu menyebut-nyebut pada segala nikmat. Dan termasuk juga puji dengan lisan, iaitu menyebut-nyebut, mengingat-ingat ataupun mengingatkan itu nikmat daripada Allah dan menzahirkannya. Wa amma ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah Ta'ala, maka kamu perkatakan, kamu sebut, kamu cerita ini nikmat daripada Allah. Bahkan bila kita menyebutkan, mengingat-ingatkan ini nikmat pada Allah, kita sebut-sebut nikmat pada Allah, maka ini termasuk orang ini bersyukur dengan nikmat Allah. Termasuk juga bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ini, yakni kita membesar-besarkan nikmat yang mana itu datangnya daripada Allah. Maka dikatakan bahawa apabila sabit dapat nikmat, kita kait lalu dengan Allah. Di sini Ustaz ada pernah jumpa dengan satu orang hamba Allah. Dia kalau nak cakap apa-apa, dia akan sebut dengan lidah, Ya Allah, besarnya nikmat Allah. Ya Allah, maknanya dapat duit ini, dia kata ini Tuhan beri Allah. Dia akan sebut semua nama-nama Allah Ta'ala. Dia sebut semua, tidak lekang daripadanya sebutan nama Allah. Maka di antaranya ialah apabila sahaja kita ini dapat nikmat, kita sebut nikmat Allah. Alhamdulillah, ini sebenarnya kereta, ini pemberian Allah. Maknanya alhamdulillah, tak ada, jangan tinggal. Bukan kereta saya, ini pemberian Allah. Maka kita pun sebut, ini kereta Allah bagi, ini rumah Allah bagi. Maka kita ingatkan segala nikmat Allah Ta'ala itu, kita sebut nikmat dan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itu juga termasuk dengan bersyukur.
Dan dikatakan, dan kata Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan radhiyallahu anhu, menyebut olehmu akan segala nikmat, maka bahwasanya menyebut-nyebut akan dia itu syukur. Kamu sebut nikmat itu juga syukur. Betul, sebagaimana kata Nabi Allah Sulaiman, haza min fadli rabbi. Ini semua kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada saya. Ini semua kelebihan Allah. Bila Allah maknanya Allah bagi dia nikmat, dia pun sebut, ini semua Allah, ni yang memberi kereta ini Allah memberi rumah pada saya, maka sebut nikmat-nikmat itu tidak menjadi masalah. Kata saya Umar bin Abdul Aziz, maka kamu sebut nikmat, kamu ingat nikmat, kamu ingat Allah beri ini, Allah beri ini, maka sudah termasuk dalam syukur apabila kita ingat itu datang daripada Allah. Dan daripada syukur lisan pula, syukur kepada segala wasitah dengan memuji atas mereka itu dan mendoakan bagi mereka itu. Termasuk juga kita bersyukur dengan lidah kita puji orang ataupun kita doa orang yang beri makanan pada kita. Orang beri rezeki pada kita, tak kira makanan pun, maknanya Allah beri, orang beri rezeki pada kita, kita pun terima kasih pada dia, kemudian kita doakan dia, itu termasuk bersyukur kepada Allah. Satu lagi para jemaah, kalau orang memberi apa-apa pada kita, Ustaz ucap terima kasih lah. Ada jemaah yang dengar kuliah kita ini ada bagi hantar buku, maknanya jadi kita doakan beliau. Jadi dikatakan bahawa kalau antum dapat apa-apa nikmat, orang bagi hadiah, jangan kata ucap terima kasih saja. Betul, dalam waktunya yang kedua ucap terima kasih yang pertama, yang kedua doakan dia. Depan dia pun bagi hadiah, pada kita. Kita alhamdulillah, terima kasih. Kita alhamdulillah, terima kasih. Dia balik rumah, kita doakan dia, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki dia. Murahkanlah rezeki dia. Begitu juga kita pergi kedai, orang pun bagi, tak apa, saya bagi hadiah. Terima kasih. Jangan sekadar terima kasih saja. Terima kasih satu, yang kedua mendoakan. Kerana kata ulama, kita mendoakan orang yang memberi kepada kita nikmat tadi, itu sebagai dah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa mendoakan bagi mereka itu. Dan di dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada bersyukur akan sedikit, yang sedikit nescaya tiadalah syukur ia akan yang banyak. Jadi bila kita saja mendapat rezeki, jangan kita fikir sikit banyak. Kerja kita bersyukur sahaja, tapi jangan tunggu banyak nak bersyukur, sikit tak nak bersyukur. Maka orang yang tidak bersyukur dengan sedikit, nanti kalau dia dapat banyak pun dia tidak bersyukur. Oleh kerana itu, bersyukurlah dengan Allah, sama ada mendapat sedikit ataupun banyak. Tetapi bila kamu ini melihat kepada Allah yang memberi nikmat, yang sedikit tidak terasa banyak, tidak terasa, yang sedikit tidak terasa sedikit. Tetapi kalau tidak melihat kepada Allah Ta'ala, yang banyak pun rasa sedikit. Oleh kerana itu, tugas kita bersyukur. Maka sedikit pun bersyukur. Kalau sedikit tidak bersyukur, nanti banyak juga tidak bersyukur. Dan barang siapa tiada bersyukur akan manusia, tidak ucap terima kasih kepada manusia, maka tiadalah bersyukur akan Allah, maka dia kira tidak mensyukuri Allah. Maka kita kena raih, kita kena gembira dengan orang bagi, kita kena ucap terima kasih, kita kena berdoa kepada orang yang memberi nikmat kepada kita, bermakna kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukur manusia itu bagi Allah, maka syukur mereka itu syukur manusia itu bagi Allah, syukur mereka itu bagi manusia. Maka apabila seorang itu bersyukur kepada manusia, dia kira bersyukur pada Allah. Seorang itu dia bersyukur dengan Allah, hendaklah dia bersyukur dengan manusia yang memberi nikmat kepada dia.
Maknanya itu baru dia bersyukur dengan Allah. Jangan dia bersyukur dengan Allah Ta'ala tetapi tak ucap terima kasih, tak mensyukuri nikmat, tidak rasa gembira dengan orang yang memberi kepada kita. Maka setiap nikmat yang kita dapat itu kita kena bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberi kita dan juga mengingati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syukur pada segala anggota itu bahawa mengerjakan akan dia dengan amal yang soleh. Jadikannya amal itu akan syukur. Jadi tanda dia bersyukur kepada Allah, maka dia ini maknanya dia menggunakan anggotanya kepada amal yang soleh. Oleh kerana panjang lagi mengenai syukur, mungkin pembahasan kita mengenai syukur ini kita akan sambung akan datang. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Apapun maknanya, ingat Alhamdulillah Allah memberi nikmat kepada kita. Apa dia nikmat? Allah beri sihat kita. Maka gunakanlah sihat itu untuk ibadat pada Allah. Kemudian Allah bagi harta pada kita, maka gunakanlah harta tadi kepada jalan kebaikan. Dan Allah Ta'ala bagi kita tubuh badan kita, Alhamdulillah dengan tubuh badan kita tadi guna kepada kebaikan. Maka Allah memberi nikmat anggota kita, guna anggota kita kepada kebaikan. Maka lihatlah kepada nikmat Allah tadi. Di samping itu kita ingat nikmat Allah dan ingat pemberi nikmat iaitu Allah Ta'ala, dan ikat nikmat tadi. Ikat nikmat tadi dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dan kita bersyukur pada Allah. Malam ini kita dapat menjalankan kuliah kita dengan baik. Ustaz minta maaf kemarin kuliah maghrib kemarin tengah-tengah baca terpadam pula. Ada sebab-sebab yang tertentu. InsyaAllah diizinkan Allah, kalau ada masa kita akan bertemu lagi dalam pembahasan kitab hikam. Hanya Ustaz nak bagi tahu bahawa sekarang di Terengganu boleh kuliah maghrib. Kalau kuliah Ustaz agak jauh daripada rumah, mungkin kita tak dapat adakan kuliah hikam. Tapi kalau dekat, insya-Allah kita akan terus baca kitab hikam ini. Moga-moga ada kebaikan dan teruskan berzikir, teruskan beramal dengan amal yang soleh dan saling memaafkan kesalahan orang. Jangan ada kita tanam kebencian dalam hati kita. Maafkanlah orang buat zalim pada kita, dan kita juga maknanya minta maaf kepada orang kalau kita buat kesalahan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan para jemaah mendapat kebaikan dunia dan akhirat, dan juga didoakan oleh Allah Ta'ala supaya dijaga kesihatan, diberi kekuatan untuk melakukan amal ibadat. Yang berniaga, ya Allah kau majukanlah perniagaan mereka. Yang ada hutang, ya Allah kau selesaikanlah hutang-hutang mereka. Yang sakit kau sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Dan yang keluh kesah bersedih kau gembirakanlah, ya Allah. Dan kami mohon padamu, ya Allah, agar kami semua dikumpulkan di suatu tempat, yakni di syurga-Mu, ya Allah, dikurniakan husnul khatimah, di mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah kita akan sambung lagi bicara tentang syukur lagi. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.